Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam siri Borak Sejarah bersama saya Cikgu Batal bin Syukur. Kali ini kita akan terus melihat subtajuk 5.3 di dalam bab 5, tingkatan 5, reaksi tempatan dan negara jiran terhadap pembentukan Malaysia. Okey pelajar, pertamanya awak kena faham apa yang dikatakan reaksi tempatan dan reaksi negara jiran. Tempatan merujuk kepada mereka yang terlibat di dalam rancangan gagasan Malaysia yang terlibat. Negara jiran merujuk kepada memang negara-negara lain dan mereka ini sebenarnya tidak terlibat. Bukan mereka yang kita jemput, yang diajak masuk dalam gagasan Malaysia ni. Jadi tempatan merujuk kepada Tanah Melayu, Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah, Singapura, Brunei. Cikgu kan wilayah-wilayah tersebut jauh, Sabah, Sarawak, Brunei jauh. Ya, jauh. Tapi mereka ni menjadi sebahagian daripada cadangan. Sebahagian daripada cadangan. Jadi bila dah masuk dalam lingkungan tersebut, kita anggap dia sebagai tempatan. Jadi Thailand bersambung wilayah dengan Persekutuan Tanah Melayu. Tapi kita anggap luar negara jiran. Kenapa? Dia memang sebagai sebuah negara dan dia tidak terlibat di dalam gagasan ini. Filipina, Indonesia, okey, jelas. Okey. Jadi dari segi reaksi bermaksud tindak balas, sambutannya macam mana? Kalau awak lihat di dalam muka surat 95, reaksi tempatan Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah, okey. Memang ada yang menentang, ada yang menyokong. Di Persekutuan Tanah Melayu sendiri tidaklah totally menyokong. Ada juga yang tidak bersetuju. Namun majoritinya bersetuju. Majoritinya bersetuju. Dan kalau ada perbezaan pun lebih kepada cara. Bagaimana cara nak bentuk Malaysia ni? Apa mungkin syarat-syaratnya? Apa strateginya? Perbezaan tu dari segi pelaksanaan lah. Dari segi penggabungan, secara logiknya, Persekutuan Tanah Melayu memang setujulah. Tanah kita 1 hektar, tiba-tiba ada offer jadi 10 hektar. Kita suka lah. Kan? Dia umpama mudahnya macam itulah. Dari segi ekonominya, dari segi apanya, lebih untung lah. Tapi tanggungjawab menjadi lebih besar lah. Kan? Macam kebun kita makin luas, kena banyaklah kerja, kena banyaklah belanja untuk jaga kebun, untuk majukan kebun kan. Okey, jadi macam tu. So kalau kita lihat di Sabah, macam cikgu kata, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Begitu juga dengan Sarawak. Mereka lebih melihat, kenapa nak gabung? Kenapa nak gabung? Kita kan Sabah, kita kan Sarawak, kita kan ada wilayah masing-masing. Kalau nak gabung pun, mereka lebih selesa, mereka bergabung. Pasal mereka ni kan Kepulauan Borneo ni kan macam pulau yang besar. So mereka lebih selesa bergabung sesama mereka. Cuma Kalimantan tu di bawah Indonesia, di bawah penjajahan Belanda. Jadi ini yang constraint ni, kekangan besar. Sebab tu idea mereka nak bergabung tu mungkin sukar nak realitikan. Selain daripada itu, kita akan lihat juga reaksi negara jiran. Okey. Filipina tak setuju. Filipina tak setuju. Kenapa Filipina tak setuju? Filipina nak Sabah. Filipina pun dia ada agenda dia. Dan masalahnya sampai sekarang ni pun Filipina masih menuntut Sabah. Kan yang serangan di Sulu tu, itu adalah rentetan daripada tuntutan mereka pada Sabah. Dan kalau kita lihat, Filipina lebih dekat jaraknya dengan Sabah. Indonesia awal-awal okey. Kemudian mereka tidak bersetuju dan menganggap Malaysia ni satu bentuk penjajahan baru. So, mereka menjalankan konfrontasi. Ini yang cikgu sebutkan sebelum ni. Hantar tentera, okey, macam nak perang lah. Tapi tidak tak jadi perang lah. Thailand okey, Thailand no hal lah. Dia tidak terlibat. Dan kerana Thailand pun dia rumpun yang berbeza, bahasanya berbeza, agamanya berbeza. Kita lihat. Faham kan?
Brunei peringkat awal setuju. Sultan dia setuju. Kemudian rakyatnya menentang, Brunei akhirnya tak setuju dan tak masuk. Tak jadi.